Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Skandal rasuah di Sabah. Akhirnya, beberapa orang adun mula buka cerita, buka mulut dan buat pengakuan yang benar-benar mengejutkan kita semua. Salah satu daripada video yang telah pun tular melibatkan seorang daripada adun di Tempasuk. Akhirnya adun termasuk itu tampil dan membuat satu pendedahan dan pengakuan yang mengejutkan kita semua. Beliau kata adun yang ataupun audio yang dipaparkan, video yang dimasukkan, ditularkan itu adalah audio yang telah disunting. Itu kata adun Sabah yang mendakwa audio telah pun disunting. Seorang adun Sabah membuat laporan polis menafikan kandungan sebuah rakaman video yang mengaitkan dirinya dengan dakwaan rasuah. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Kasim Muda, aduan tersebut diterima daripada Wakil Rakyat Tempasuk Arsyad Bestari yang mendakwa perbualan dalam rakaman tersebut telah pun disunting. Jadi dengan ini beliau mula buka cerita. Beliau kata rakaman itu telah pun disunting. Tidak pasti sama ada rakaman itu benar-benar berlaku atau tidak, tiada kenyataan yang dikeluarkan. Yang hanya dikeluarkan ialah telah pun disunting. Sama ada video itu memang ada, tetapi hanya audio diubah atau memang betul-betul video itu pun tiada, tidak diberitahu. Cuma yang dinyatakan dalam laporan ini ialah perbualan dalam rakaman tersebut telah disunting. Maknanya audionya mungkin telah pun disunting. Perbualan lain tapi suaranya pula yang lain. Kata beliau, saya mengesahkan bahawa polis telah menerima laporan menafikan sebuah video yang tular melalui media sosial akaun Kini TV. Laporan diterima daripada adun Tempasuk Arsyad Bistari pada 17 November berhubung video berdurasi 1 minit 27 saat yang diterimanya melalui WhatsApp. Kes ini telah diklasifikasikan di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia katanya. Seksyen 500 memperuntukkan hukuman bagi kesalahan berkaitan fitnah, manakala Seksyen 233 merangkumi kesalahan menggunakan kemudahan rangkaian untuk menyebarkan komunikasi yang dianggap menyinggung perasaan atau boleh menyebabkan kegusaran kepada orang lain. Siasatan polis berterusan. Kasim berkata setakat ini, polis merekodkan kenyataan Arsyad dan sedang menunggu laporan daripada SKMM sebelum mengambil tindakan lanjut. Untuk rekod, Malaysia kini telah menerima panggilan daripada seorang pegawai polis Kota Kinabalu yang meminta kerjasama wartawannya. Dia kata dalam perbualan itu telah disunting. Dia kata suaranya dalam perbualan itu telah disunting, kata pegawai polis itu ketika diminta mengulas mengenai penafian Arsyad. Arsyad salah seorang adun Sabah yang dikaitkan dalam siri pendedahan skandal rasuah oleh Malaysia kini yang melibatkan projek mineral di Sabah. Siri itu menyaksikan seorang pemberi maklumat mendedahkan beberapa rakaman video yang menunjukkan beberapa ahli politik didakwa berbincang mengenai ratusan ribu ringgit rasuah sebagai balasan untuk menyokong projek tertentu. Dalam salah satu rakaman yang dikongsi pemberi maklumat dan diterbitkan oleh Malaysia kini, Arsyad kedengaran mengeluh mengenai projek lumayan yang disekat oleh seseorang yang dipercayai merujuk kepada Ketua Menteri Haji Jinor. Wakil Gabungan Rakyat Sabah JRS itu sejak itu mendakwa perbualannya dengan pemberi maklumat telah disunting secara berniat jahat. Apa komen anda untuk isu kali ini? Semoga adun-adun yang telah dikaitkan ini cepat-cepatlah bersuara, cepat-cepatlah menyatakan sesuatu supaya rakyat tidak tertanya-tanya. Semoga perkara ini dapat diselesaikan dan kita harap ada penafian, ada kebenaran dapat dikeluarkan. Kalau mereka difitnah, maka perlu diselesaikan dengan segera supaya tiada lagi fitnah yang menular dan tidak ada orang yang kena dosa, tidak ada orang pula yang teraniaya. Jadi apa pendapat anda untuk isu kali ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa
Tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan kali ini memang menarik sekali berkait dengan rasuah, skandal rasuah membabitkan negeri di bawah bayu Sabah. Skandal ini makin hari makin jadi panas kerana makin menjadi panjang. Terkini, apa yang berlaku? Bekas CEO SMM John T. Inghihon telah pun dipanggil menghadap SPRM selama lebih 7 jam. Dan selepas beliau memberikan keterangan dalam laporan, beliau menyatakan bahawa beliau telah pun membuat dan memfailkan laporan terhadap SPRM kepada SPRM terhadap Haji Jinor. Jadi persoalan ialah bila agak-agaknya SPRM akan memanggil pula Ketua Menteri Sabah Haji Jinor selepas Inghihon melaporkannya ke SPRM. Tetapi kali ini kita akan laporkan kepada anda satu fakta yang menarik daripada mykmu.net, iaitu Haji Jinor difitnah. Gabungan Rakyat Sabah GRS menyifatkan tuduhan salah guna kuasa yang dilemparkan terhadap Datuk Seri Haji Jinor berhubung kelulusan tanah di Kudat sebagai cubaan fitnah dan taktik kotor untuk mencemar nama baik Ketua Menteri. Ketua Penerangan GRS Datuk Joniston Bengkuai berkata, tuduhan itu adalah tidak berasas selain dibuat-buat bagi mewujudkan pandangan serong terhadap Haji Ji selaku pemimpin yang mengetuai pentadbiran negeri Sabah. Laporan ini dipetik daripada mykmu.net. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya selain daripada skandal rasuah membabitkan Sabah yang sebenarnya cuba mahu menjatuhkan reputasi Haji Jinor dan cuba mahu melemahkan kerajaan di bawah pimpinan beliau, ada satu lagi fitnah yang ditabur terhadap Ketua Menteri Sabah, iaitu kononnya Haji Jinor dikatakan menjual tanah. Ini satu taktik yang mana kononnya Haji Jinor meluluskan tanah di Kudat. Menyifatkan tuduhan salah guna kuasa dilemparkan terhadap Datuk Seri Haji Jinor berhubung kelulusan tanah di Kudat sebagai cubaan fitnah dan taktik kotor yang mencemar nama baik Ketua Menteri. Saudara-saudara sekalian, itu fitnah semata-mata. Ketua Penerangan GRS Datuk Joniston Bengkuai berkata, tuduhan itu adalah tidak berasas selain dibuat-buat bagi mewujudkan pandangan serong terhadap Haji Jinor selaku pemimpin yang mengetuai pentadbiran negeri. Jika dakwaan itu benar, katanya, pihak yang menuduh sepatutnya mengemukakan bukti kepada pihak berkuasa dan bukan disebar di media sosial. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan kuasa, kata Joniston. Sekiranya bukti nyata wujud untuk menyokong dakwaan ini, ia harus dikemukakan kepada pihak berkuasa dengan segera, katanya lagi. Mengapa memilih media sosial jika bukan untuk niat jahat? Malangnya bagi mereka tiada bukti seperti itu dikeluarkan kerana ia tidak wujud. Pihak yang menuduh hanya mengambil gambar dan mereka cerita mengenai salah guna kuasa dengan harapan ada sesuatu yang kekal, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Beliau mengulas dakwaan salah guna kuasa ke atas Haji Ji berhubung salah guna kuasa kelulusan permohonan tanah di Kudat yang dikaitkan dengan perlombongan pasir silika yang disebarkan menerusi media sosial. Semalam, Haji Jinor yang juga pengerusi GRS menafikan tuduhan itu dan menegaskan semua permohonan berkaitan pengambilan tanah dibuat mengikut undang-undang. Joniston yang juga Ketua Penerangan Parti Bersatu Sabah PBS berkata, kerajaan GRS Plus pimpinan Haji Ji tidak mengamalkan takbir urus bertentangan dengan prosedur ditetapkan. Sebaliknya berlandaskan peraturan. Nampaknya, kata beliau, ada pihak tertentu memilih untuk menggunakan modus operandi berakar umbi dengan penipuan dan penyebaran maklumat salah, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, ini memang mengejutkan kita semua. Rupa-rupanya
Haji Jinor telah pun banyak kali difitnah. Antaranya ialah tentang kelulusan tanah di Kudat ini. Ini hanyalah sebagai cubaan fitnah dan taktik kotor digunakan oleh musuh politik Haji Jinor bagi mencemarkan nama baik Ketua Menteri itu. Ada kebenaran apabila Datuk Johnston Bangkwai mengatakan bahawa tuduhan itu adalah tidak berasas selain dibuat-buat bagi mewujudkan pandangan serong terhadap Haji G selaku pemimpin yang mengetuai pentadbiran negeri. Kata Johnston, jika dakwaan itu benar, pihak yang menuduh sepatutnya mengemukakan bukti kepada pihak berkuasa dan bukan disebar di media sosial. Menghairankan kenapa media sosial yang diambil cara untuk mahu menyebarkan fitnah. Kalau mereka betul-betul mempunyai bukti, betullah mereka patut membuat laporan rasmi. Apa gunanya sebarkan di media sosial, sedangkan ianya tidak benar berlaku? Jangan-jangan nanti kena saman fitnah pula. Itu yang merugikan. Jadi, ini adalah bersifat fitnah. Penyebaran maklumat yang tidak berasas, itu satu fitnah. Penyebaran maklumat yang tidak berani melalui pihak berkuasa, melalui tempat yang betul, itu adalah cara yang sangat pengecut. Kata Johnston lagi, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan kuasa? Sekiranya bukti nyata wujud untuk menyokong dakwaan ini, yang harus dikemukakan kepada pihak berkuasa dengan segera. Ramai netizen menyokong apa yang dikatakan oleh Johnston. Kalau betullah pihak yang mempunyai bukti itu dan ada bukti yang wujud, cepat pergi buat laporan, bukannya sebarkan di media sosial. Mengapa memilih media sosial jika bukan untuk niat jahat? Malangnya bagi mereka, tiada bukti seperti yang dikeluarkan kerana ia memang tidak wujud. Pihak yang menuduh hanya mengambil gambar dan mereka cerita mengenai salah guna kuasa dengan harapan ada sesuatu yang kekal, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Beliau mengulas dakwaan salah guna kuasa ke atas Haji G berhubung salah kuasa kelulusan permohonan tanah di Kudat yang dikaitkan dengan perlombongan pasir silika yang disebarkan melalui media sosial. Semalam Haji G yang juga pengerusi GRS menafikan tuduhan itu dan menegaskan semua permohonan berkaitan pengambilan tanah dibuat mengikut undang-undang. Johnston yang juga Ketua Penerangan Parti Bersatu Sabah PBS berkata, kerajaan GRS Plus pimpinan Haji G tidak mengamalkan takbir urus bertentangan dengan prosedur ditetapkan, sebaliknya berlandaskan peraturan. Nampaknya ada pihak tertentu memilih untuk menggunakan modus operandi berakarkan umbi dengan penipuan dan penyebaran maklumat salah, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, kalau kes yang seperti ini pun boleh dianggap kalau ada kes seperti ini dan ini memang satu fitnah, adakah juga penyebaran maklumat mengenai skandal rasuah yang membabitkan beberapa adun Sabah, yang didakwa membabitkan beberapa adun Sabah dan juga mengaitkan Ketua Menteri Sabah dan bekas CEO SMM John T. Inggihon pun kata dia ada bukti menunjukkan salah guna kuasa Haji G. Adakah itu juga satu fitnah? Sebab sehingga ke waktu ini beliau belum menyerahkan bukti yang beliau kata beliau miliki dan diberikan disimpan oleh seseorang di tempat yang selamat. Beliau kata, John T. Inggihon kata dia ada minit mesyuarat, dia ada cetakan dan dia ada SMS. Yang mana semuanya itu bukti kononnya, kalau betul dia miliki, cepatlah buat laporan, bukannya disebarkan ke media sosial. Macam yang dikatakan oleh Johnston, dia kata, kalau ini bukan berniat jahat, kenapa disebarkan melalui media massa? Kalau betul-betullah nak mahu melaporkannya, nak menyebarkan, patut dia buat laporan terus kepada pihak berkuasa. Ini tidak. Beliau memilih media sosial, ini sebenarnya satu niat yang jahat, kata seperti Johnston kata. Malangnya, mungkin tiada bukti seperti yang dinyatakan dan tidak boleh dipercayai. Sehingga dimunculkan bukti itu, barulah boleh
dipanjangkan ceritanya. Kalau tiada bukti, hanya melalui media sosial, semua itu pun tidak boleh pakai. Dengan kata lain, hanya air liur SPRM pun tidak akan percaya. Jadi, Haji G hanya difitnah berkait dengan isu kelulusan tanah di Kudat, dan juga besar kemungkinannya isu rasuah yang dikaitkan dengan Ketua Menteri Sabah dan penyalahgunaan kuasa yang dikatakan oleh mantan CEO SMM juga mungkin bersifat fitnah menurut beberapa orang pemimpin daripada JRS. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.